Tak berbaloi, berpecah. Tak berbaloi. Grup WhatsApp pun dah tak harmoni. Dulu kita boleh bergurau-gurau dalam alumni. Tapi kerana isu vaksin, isu COVID, isu politik, pelihara kecil dan sebagainya, dah bersawam begitu je lah grup terlama. Dah kelahi dalam tu. Kadang-kadang adik-beradik pun left grup dah berapa ramai dah. Kerana masalah ini. Terbit mentari menyilau mata. Orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payahlah skenter. Bukankah molek kita makan sehidang? Persoalannya, mengapakah ianya terjadi? Yang ini saya akan jawab kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Aqil bin Haji Abdul Hayy selaku pengurusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati juga para pegawai dan ahli jawatan kuasa Surau Perdana dan Mansara Perdana. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan. Moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat saling bertatap muka untuk berkongsi satu tajuk seperti yang telah dimaklumkan, iaitu mencari titik persamaan. Pertama, saya merasa terhormat dapat menyampaikan syarahan di surau perdana ini kerana saya mengenali surau perdana ini begitu lama sekali. Sejak daripada dia terbengkalai lagi saya kenal dia. Dan tahun 2015 bulan April, Jumaat pertama diadakan, saya berkesempatan untuk semayang di sini dan dah berangan bila lah dia nak panggil aku ceramah datang ke sini. Alhamdulillah dapat juga tiba di sini. Apa sebab saya kerap ke sini? Ini rahsia lah, banyak live ni mana boleh cerita sangat. Rahsia ni adalah sebabnya kerap ke sini. Dan Ustaz Aqil masa tu pun selalu kita Jumaat di sini sebenarnya. Tapi masa tu baru lagi, belakang-belakang lagi lah. Banyak renovation masa itu. Alhamdulillah dapat kita berada dalam surau yang sebegini indah, membincangkan tajuk yang juga indah, mencari titik persamaan, mengelola perbezaan, menuai rahmat dan bagai-bagai lagi. Pertama, saya merasa juga, yang keduanya juga saya merasa sedikit kesipuan bila disebut oleh Ustaz Aqil sebentar tadi tentang pantun dan sebagainya. Saya kena terus terang ke Ustaz, saya banyak ambil modal ceramah dia. Saya banyak ambil. Sebab dia ceramah time saya sekolah lagi. Jadi kita banyak ambil manfaat daripada dia. Makanya ada beberapa modal memang saya ambil daripada Ustaz. Tapi copyright itu saya sebut ni daripada Ustaz Aqil, saya sebutkan. Macam contoh mukadimah yang Ustaz sebut tadi, dari utara moga sejahtera, dari barat moga Tuhan berkat, dari selatan dapat kampungan. Itu memang saya copyright daripada dia. Dan ada yang saya selalu juga bawa, tapi lama dah tak bawa. Ustaz pun jarang dah bawa. Bila jauh berutus surat, bila dekat pergentangan erat-erat itu banyak betul modal-modal bahasa berirama daripada Ustaz. Dan dia adalah pioneer lah bahasa berirama sebenarnya dalam dunia ceramah. Kami ni generasi bawah meneruskan saja. Selepas daripada Ustaz Aqil,
Datuk Siti Nurbahayaah. Kemudian diteruskan lah legasi berpantun di dalam ceramah. Hadirin hadirat sekalian, balik kepada ceramah kita mencari titik persamaan. Alhamdulillah pada malam ini kita dah pun masuk 2 Rabiul Awal kalau tak salah kiraannya. Inilah dia bila sebut bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita perhatikan kelahiran baginda Nabi pada bulan Rabiul Awal ini cukup menarik untuk dibahaskan. Sebab Rabi' itu sendiri, Rabiul Awal dari perkataan Rabi'. Rabi' itu dalam bahasa Arab maknanya 2, spring and autumn. Maknanya musim bunga dan juga musim gugur. Dua-dua musim itu disebut sebagai Rabi'. Ada setengah Arab memanggil spring itu sebagai Rabi'. Ada setengah orang Arab memanggil autumn itu sebagai Rabi'. Maka kelahiran Nabi kita pada bulan spring ataupun autumn ini memberi satu isyarat bahawa akan ada satu sosok insan penyubur. Insan penyembuh, pemberi dahaga di tengah gersangnya peradaban masyarakat jahiliah pada masa itu. Sama seperti sifat bulan Rabi' di mana ketika musim Rabi' ini tumbuh bunga-bunga yang cantik. Padang pasir pun akan mula sedikit menghijau, rumput-rumput halus mula tumbuh. Dan ada setengah tempat di padang pasir berlaku hujan. Maka menggambarkan Nabi kita datang memang sesuai dengan musim ini. Cuma bila menyebut tentang kelahiran Nabi, nah di sini ada perselisihan yang ini jadikan tajuk kita ini. Kita tidak selesai lagi berselisih tentang lahirnya bila. Ada setengah pendapat ulama mengatakan Nabi tidak lahir pada 12 tapi lahir pada 8 Rabiul Awal. Ini pendapat Ibn Hazm. Ada pendapat mengatakan Nabi itu lahir 10 Rabiul Awal. Ada juga pendapat mengatakan Nabi lahir pada 2 Rabiul Awal, yang masyhur 12 Rabiul Awal, ada yang kata 17 Rabiul Awal. Ini kita boleh rujuk perbahasannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah susunan Ibn Kathir. Ada juga ulama yang mengatakan Nabi lahir pada bulan Ramadan. Ada juga. Dan ada juga literatur tertentu mengatakan Nabi lahir pada bulan Safar. Maka perselisihan tentang bila Nabi lahir takkan berkesudahan. Sebab itulah tarikh hijrah Sayyidina Umar Al-Khattab tak ambil tarikh maulid. Apa sebab? Kerana akan berlaku perselisihan. Ketika dicadangkan, dia mencadangkan supaya orang Islam mesti ada sistem kalender sendiri. Jadi ada yang mengusulkan, tuan kita guna pakai je lah kalender Julian. Yang memang dah wujud sejak zaman Julius Caesar lagi. Tapi Omar kata jangan tiru orang, kita buat identiti sendiri. Maka kata Omar, du'u linnasi syai'an ya'rifunahu minat tarikh. Minta orang ramai buat referendum, apakah momen, event yang paling sesuai nak jadi kiraan tahun 1 Islam. Jadi masing-masing berikan pelbagai pandangan. Setelah dikumpulkan, mereka buat ada 4 usul yang terbaik. Kata Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar, kanat al-qadayat allati ittafaqat lahu wa yumkin an yu'arrikh biha arba'ah. Daripada puluhan banyak cadangan, dikompreskan jadi 4 saja tarikh yang terpilih oleh jawatankuasa yang memilih. Maulidih, wa mab'athih, wa hijratih, wa wafatih. Ada yang dia usulkan pertama, maulid Nabi. Kiraan bermula pada maulid. Ada yang mencadangkan mab'athih, tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi. Yang ketiga, hijratih, ambil tarikh hijrah Nabi. Yang keempat, wa wafatih, ambil tarikh wafat. Ketika dicadangkan 4 ini, Umar Al-Khattab menolak 3, tinggal 1 saja. Farajaha indahum ja'ala minal hijrah. Semua sepakat ambil hijrah. Orang petikai, kenapa Syekh ente tak ambil maulid? Maulid kan hari kita gembira kelahiran Nabi. Apa jawapan Umar Al-Khattab? Ini pelajaran untuk kita. Kata Sayyidina Umar, la yakhlu wahid minhuma minan niza' fi ta'yini sanah. Aku tak setuju ambil maulid sebab tidak ada antara kita yang boleh beri tarikh tepat bila Nabi lahir. Dan aku tak hendak setiap kali sambut tahun baru umat Islam bergaduh sama sendiri kerana masing-masing mengatakan tarikh ni tak betul, tarikh ni tak betul. Aku tak nak bergaduh. Tidak akan sunyi. Sama macam kita sambut maulid lah. Tuan-tuan buat maulid nanti akan ada beberapa orang akan petikai. Apa suruh buat 12 Rabiul Awal? Itu kan tarikh wafat Nabi. Kita pula jadi kompil. Pula dah tarikh wafat pula dah. Orang yang begini. Artinya perselisihan tak akan berhenti.
Ada orang tanya kepada Umar, kenapa tak ambil wafatnya Nabi? Wafat tu semua kan tahu berapa ribu bulan. Kata Umar, amma waqtul wafati fa'aradu anhu lima tawaqqa'a bi dhikrihi minal asafi alaih fa'ahsar bil hijrah. Aku tak setuju ambil tarikh wafat sebab aku tak nak menimbulkan kesedihan setiap kali sambut tahun baru. Masa sambut tahun baru, semua mengenang wafat Nabi, lalas menangis. Pada esok tahun baru nak semangat, azam baru mula menangis dulu. Kena pula sambut tahun baru, panggil penceramah yang pandai buat orang menangis. Tak ada, mula menangis je lah kita malam tu. Kan ada penceramah memang pandai buat orang menangis, tuan-tuan. Lampu dia dimkan sikit. Ya Rasulullah, umatku. Menangis habis. Semua orang. Esok nak tahun baru ni. Omar kata, no. Kita mesti mau semangat. Jadi dia kata, fan hasara fil hijrah. Aku rasa yang terbaik adalah hijrah, kata Umar Al-Khattab. Sebab dia hijrah ni adalah semangat, kata Sayyidina Umar. Ada yang mengatakan, wahai Umar, kenapa tak ambil bulan Ramadan? Kenapa ambil bulan Muharram? Kita kira Ramadan bulan mulia, dia kata. Kata tak ada. Kalau ambil bulan Ramadan, dia tak berubah jadi baik. Sebab, kalau ambil Muharram baru lepas Zulhijjah. Zulhijjah ini orang pergi Mekah, buat haji. Jadi bila balik haji semua kepala botak, insaf ramai dah. Jadi masuk bulan Muharram dia jadi orang baik. Kalau buat bulan Ramadan, masuk Syawal, dia tak pergi masjid semula dah. Itu masalah. Kan kita kalau bulan Ramadan semua bagus. Masuk Syawal 5 hari jamak, tak pergi masjid langsung dah. Semayang tepi katil je dekat kampung. Maknanya makin merudum. Orang tak setuju. Jadi balik kepada tadi, memang ada khilaf berapa hari bulan Nabi lahir. Bulan apa Nabi lahir. Tetapi kata ulama, kita sepakat bahawa Nabi lahir hari apa dan tahun apa. Itu kita sepakat. Tak payah kelahi. Hari dan bulan kita boleh kelahi. Hari bulan maknanya tarikh kita boleh kelahi. Tapi tahun dan juga hari apa itu tepat. Hari apa Nabi dilahirkan. Ini ada kepastian. Dipastikan bahawa kelahiran Nabi adalah hari Isnin. Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu cerita, ada orang pernah tanya kepada baginda Nabi, Rasul, apa saya rajin puasa hari Isnin? Apa jawapan Nabi? Zaka yaumun wulidtu fihi. Aku dilahirkan hari Isnin. Itu Nabi sebut. Aku dilahirkan pada hari Isnin, wahyu kepada aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi hari Isnin confirm Nabi lahir hari Isnin. Dan yang boleh kita confirmkan juga adalah Nabi lahir pada tahun gajah. Itu confirm. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad, la khilaf annahu wulida sallallahu alaihi wasallam bi jawfi Makkah wa an maulidi kana amil fil. Tidak ada khilaf pun di kalangan ulama, Nabi itu lahir di Mekah dan dia lahir pada tahun gajah ataupun amil fil. Amal fil ini diperkirakan terjadi pada tahun 571 Masihi dan 53 tahun sebelum daripada Nabi hijrah. Itu telah dibuat kiraan falak. Jadi memang akan ada sedikit perbezaan pendapat. Tapi sesuai dengan tajuk kita malam ini, mencari titik persamaan, kita nak terangkan. Kepada yang marah kita sambut maulid pada 12 hari bulan, inilah tak betul lah, ini Yahudi lah, ini semua apa ni, Syiah lah, ini semua tarikh kewafatan. Kita katakan begini, tradisi Maulid Rasul di negara kita, di Malaysia ini, khususnya di Selangor, kita tidak pakukan pada hari bulan. Kita letak pada bulan. Kita boleh saja menyelenggarakan Maulid 12 hari bulan pun kita buat. Ada yang buat 10 hari bulan. Ada yang buat 8 Rabiul Awal. Bahkan ada buat minggu-minggu terakhir Rabiul Awal. Hatta surau kita, surau perdana ini, malam ni 12 Rabiul Awal. Dah, malam ni baru 2 Rabiul Awal. Artinya kita tak taksub dengan angka 12. Sebab kita sambut di negara ini pada bulannya, bukan pada tarikh harinya. Jadi jangan risau tentang persoalan itu. Cari titik persamaan. Datang, dengar ceramah, sebab bila musim maulid ni mana-mana surau masjid, 3 perkara mesti akan dianjurkan. Pertama, syarahan. Yang kedua, marhaban. Yang ketiga, makan. Itu mesti ada package 3 ni sekali. Ada setengah masjid surau buat sarahan saja, tak ada marhaban. Tapi ada makan.
Ada setengah masjid buat marhaban saja, tak ada syarahan, tapi ada makan. Ada setengah masjid tak ada syarahan, tak ada marhaban, ada makan. Yang penting makan tu ada. Dia itu yang mustahak. Dia sebab maulud dengan mulut dekat-dekat bunyinya. Ada makan kita malam ni? Ada dori datang, apa masalahnya? Cari titik persamaan. Saudara-saudari sekalian, isu sambutan maulid ni sebahagian saja daripada isu perselisihan sedia ada yang kita lihat tidak pernah berkesudahan di Malaysia ini. Selain daripada isu maulid, kita juga khususnya orang Islam di negara ini berantakan dalam beberapa isu yang lain. Pertama sekali dalam bab ibadah, masih belum selesai berantakan. Kita masih berantakan isu membaca doa kunut. Nak kunut ke tak kunut? Memang ada orang pertahankan tak perlu kunut. Ada pula kata kunut baca tapi kunut pendek. Kita pula heran, ada pula kunut panjang, kunut pendek. Macam-macam ilmu manusia ni. Ada kunut panjang, kunut pendek, macam-macam. Betul juga kita belum selesai masalah semayang sunat qabliyah maghrib. Mana lepas daripada azan maghrib, nak semayang sunat qabliyah ke nak terus semayang maghrib saja. Ada setengah tempat masih lagi berantakan lagi antara jemaah dengan pihak pengurusan masjid. Betul juga berantakan soal semayang sunat qabliyah Jumaat. Masih ada pergeseran. Kita bergeser soal berwirid secara jemaah lepas semayang fardu. Masih lagi ada yang kata mengganggu keharmonian dan bagai-bagai. Begitu juga isu batalnya wuduk dengan sebab sentuhan seorang lelaki dengan perempuan yang boleh dikahwini. Mana salam dengan isteri batal. Dia kata tak batal. Dan benda ni sedang dalam masyarakat ada kepahaman-kepahaman begini. Ataupun masih lagi berbeza pendapat tentang membaca usolli sebelum semayang ataupun melafazkan niat sebelum takbir. Sebab orang kita kan kalau semayang tu banyak jampinya. Jadi memang ngeri kita menengok. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum usolli lagi. Tahu apa dibaca kita pun tak tahu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Banyak sangsun. Lepas tu barulah usolli fardul ain. Baru usolli, belum Allah Akbar lagi. Jadi bagi setengah orang, dia allergic dengan benda gini. Sebab dia kata Mekah mana ada begitu. Gosok gigi lebih kurang, Allah Akbar. Itu simple je. Kelahi bab usolli. Itu juga, ini isu yang paling popular bab ibadat adalah masalah bilangan solat tarawih. Surah Perdana berapa? Geng 08. Geng 08. Berlawan dengan geng 20. Mengatakan dia lebih afdal. Ini contoh. Jadi bila geng 08 mana 8 rakaat lah. Orang yang sembahyang 8 rakaat rasa lebih afdal berbanding masjid yang buat 23. Masjid 23 merasakan iman dia lebih kuat berbanding buat 08. Bergaduh tak habis lagi. Susah. Isu baca Yasin malam Jumaat masih ada bunyi-bunyi di kalangan masyarakat. Ada juga isu membaca Sayyidina dalam selawat. Mana kita selawat semayang itu kan. Ada mufarakah tuan-tuan, jangan main. Ini kes polis. Pernah berlaku kes polis, pergaduhan antara makmum dengan imam. Imam muda-muda sangat, jangan main tuan-tuan. Semua panas baran semua. Jadi bila orang kritik lebih kurang, ajak bergaduh lalu. Ajak bergaduh. Dalam makmum tu pun agak biadab ketika menegur imam. Tengah-tengah orang. Mufarakah ramai-ramai, tunjuk ke imam ni semua sesat. Ajak berdebat pula dengan imam. Yang sedapnya ni polis cerita. Dia kata yang si makmum ni bila mufarakah. Makmum ni, ni saya cerita ni muda-muda, orang muda-muda ni yang belajar ikut Google, YouTube apa semua ni. Bukan pergi mengaji pun, dengar ceramah siapa kita tak tahu jadi garang. Datang surau, kan sekarang PA system macam surau kita ni kan canggih PA system. Ini kalau baca tahiyat dengar makmum ni. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatun. Kan dengar kan? Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Dengar Sayyidina Muhammad. Mufarakah. 3-4 orang budak-budak muda. Habis semayang dia orang berhujah dengan imam. Tak sempat doa dia hujah. Imam ni bila ditanya, imam, kami dengar tadi imam baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kenapa imam baca Sayyidina? Ada Nabi ajar baca Sayyidina. Dalam hadis ada disebut Sayyidina. Jawapan imam tu jawapan standard lah. Saya ni panggil Nabi tu Sayyidina sebab saya nak hormat Nabi. Tak tergamak saya panggil dia Muhammad. Muhammad macam panggil kawan kita je. Saya panggil lah Sayyidina, apa masalah tuan-tuan semua.
Jawapan akademik lah. Budak-budak ni jenis geng-geng belajar YouTube belaka. Jangan main-main tuan-tuan. Dia orang kata, ustaz, kalau nak hormat sangat Nabi, nak Sayyidina bagai-bagai, kenapa dalam azan tak sebut je Sayyidina? Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Dah ustaz tu tak boleh jawab. Tu kata jangan tak mengaji benda begini. Dah tu hajab tumbuk Kecoh. Polis masjid kan ada polis dia kan. Jadilah masalah tu timbul. Kelahi tuan-tuan, tak selesai benda tu. Masalah apa lagi? Imam berdoa selepas pada sembahyang jemaah. Doa macam tadi, ustaz baca doa dan makmum amin, amin. Amin. Ada orang tak suka kita buat begitu. Ada juga yang menegur pasal kita menyapu muka selepas beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat begitu, dia entam kita. Tapi begini, kita jangan kelahi. Kita cari titik persamaan. Sememangnya masalah ibadat ni tuan-tuan memang susah kita nak rungkaikan. Sebab kalau kita kaji, ni saya cerita bab masjid sajalah. Kalau tuan-tuan imbas balik, bila time kita tak boleh ke masjid, masa zaman PKP dulu, Masjid Surau masa tu berantakan dengan kumpulan-kumpulan orang muda ni yang merupakan kebanyakannya kita kelahi bab SOP lah. Kelahi bab SOP, kita kelahi bab vaksin. Sekonyong-konyongnya ketika itu warga kita dilanda hempasan ombak pemecah perpaduan dalam bentuk Orde Baru. Iaitu ketika itulah muncul dia mendakwa ulama' ni ulama' sejati, ulama' akhirat. Kenapa pula? Sebab ni tak nak vaksin. Ini kita nak ulama' sejati. Ini ulama' neraka belaka ni. Apa sebab? Dia pula ambil vaksin, dia kempen buat video pula nyuruh orang vaksin. Begitu ukurannya. Dia kata sini ulama' sejati. Apa sebab? Sebab dia ni cocok vaksin 2 dos. Ini ulama' kita nak. Ini ulama' neraka belaka ni. Sebab dia benci vaksin. Pula dah. Kita pun jadi bengong sekejap. Dia isu anti vaksin versus masjid ini memang teruk kita kena belasah ketika itu. Teruk. Saya masa tu saya jadi imam di masjid negeri di Pahang. Teruk tuan-tuan, tiap-tiap minggu kena belasah dengan jemaah. Kalau dalam Facebook, dalam Instagram, ada setengah masjid kampung tu sampai jemaah conteng pagar masjid. Tulis masjid Kroni. Marah sebab imam panggil orang yang dikenal. Yang 50 je boleh semayang. Nak panggil siapa tuan-tuan? Nak buat booking. Booking tak sampai 5 minit penuh dah. Pakai borang Google Form tu penuh dah. Dah kena maki lagi. Tiap-tiap minggu imam bengong, imam Yahudi, Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Illuminati, Freemason, WHO, IMF, Rothschild, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, macam-macam lagi. Bengong sekejap jaga masjid. Masa tu geng yang tak suka vaksin ni je dia belasah kita. Lepas tu dia ajak geng baru pula, grup-grup dari Flat Earth ni pula, geng-geng bumi rata. Bergabung pula, lawan pula dengan orang masjid. Lagi terduduk kita orang. Nak cari titik pertemuan tu memang tak berjumpa. Siang malam kena belasah. Tapi macam saya dulu Masjid Negeri Pahang, masjid kami tak ada masalah. Sebab di Pahang polisi kami, awak ada 1 dos ke, 2 dos ke, tak ada dos ke, overdose ke, datang. Tak ada masalah. Kita tak ada syarat dos. Sebab Pahang mengamalkan dasar no medical apartheid. Kita tidak membezakan manusia dengan dos tak dos. Bahkan yang datang tu ramai yang overdose datang mengaku jadi Imam Mahdi macam-macam lagi. Tapi susah nak cari titik pertemuan. Bab ibadat ni masyarakat sensitif. Tapi yang geng-geng yang bising-bising ni tuan-tuan, bila masjid surau dah okey, ni bukan marah tidak, ngungkit sikit je lah. Mana korang semua? Tak nampak pun, sayuk. Datang Jumaat berlambat juga. Terkadang kita kecil hati juga. Time dia tak dapat sembahyang Jumaat, dia belasah kita siang malam. Time masjid dah boleh buka, tak ada juga. Sampai setengah masjid surau nak pasang tangkai azimat, nak pasang bagi pelari, suruh orang datang ramai sikit. Macam orang pasang kat restoran tu agaknya kan. Cik baiklah tak ada pelari yang boleh gantung kat dinding masjid tu.
Baik itu kepada adik-adik, saudara-saudara, masa zaman kita marah ke orang dulu, kita kena ingat, apa juga ilmu pengetahuan yang kita belajar sepatutnya menjadikan kita semakin dekat dengan agama. Apa juga maklumat yang kita dapat, semakin tinggi ilmu kita, mesti semakin banyak beramal, bukan semakin jauh beramal. Contohnya kita belajar tanda-tanda kiamat. Tanda kiamat ni adalah kemunculan macam-macam lah, Illuminati, Freemason, apa macam. Semakin banyak maklumat kita dapat, makin dekat dengan masjid. Itu ilmu yang barakah. Tapi semakin banyak ilmu dapat, maklumatnya banyak, tapi masjid tak pergi, tak ada guna. Sepatutnya makin dekat dengan agama. Oh, kalau dengar dia punya sembang, luar biasa lagi. Oh, kita ni sekarang one world government, one world military, one world currency. Ini semua Benedictine order. Kita sekarang macam-macam lah. Masalah IMF, Rothschild dan bagai-bagai lagi. Saudara-saudari sekalian, patutnya makin banyak tahu teori-teori kemusnahan alam, makin rajin datang masjid sembahyang subuh. Sepatutnya. Bukan makin tak datang. Kalau ilmu itu tidak merangsang jadi ibadat, buang je lah ilmu. Itu bukan ilmu. Itu tajuk sampah internet saja. Tajuk-tajuk sampah. Kebanyakan maklumat yang kita terima dan kita bergaduh dengan orang tu hanya kita telan bulat-bulat dari sampah internet yang dihasilkan oleh orang putih. Tuan-tuan sekalian, beberapa mak saleh Amerika yang tak berapa cerdik, dia sebarkan begitu banyak teori-teori konspirasi untuk nak menjadikan kita bukan makin beramal, makin teruk tak beramal, makin marah ke masjid, makin benci ketua imam. Tak betul. Dulu pernah tahun 1940 H.G. Wells dia buat satu buku The New World Order. Orang pun percayalah negara dunia ni ada satu kuasa yang akan mengawal dia. Gary Allen dia tulis buku Rockefeller Campaigning for the New World Order tahun 74. Orang pun percayalah kita ni akan dikongkong oleh kuasa Amerika. Lepas tu tahun 87 dia buat pula buku Say No to the New World Order. Datang pula Pat Robertson tulis buku The New World Order tahun 1991. Buku-buku teori konspirasi sampah-sampah ini semua mak saleh tulis. Bermula zaman Profesor John Robinson AM, dia tulis buku Proof of Conspiracy. Disambung pula The Secret Power Behind Revolution, Viscount Leon de Poncis. Sambung pula di Israel, Our Duty, Our Dilemma. Sampai buku The Zionist Factor, Ivor Benson, tu semua orang putih tulis. Dan adik-adik kena ingat, orang putih ni menipu. Awak menengok cerita Mat Kilau, percaya lagi ke orang putih? Nengok gaya ikat tanjak gitu tak mudah lah marah ke orang putih. Percaya juga ke orang putih? Tak habis-habis kena tipu je lah hidup kita ni. Orang dia pun berbabit-babit kita ni the Masonic Seal of America. Atas duit Amerika tu ada Inuit Coptis, ada Novus Ordo Seclorum, mana the New World Order, announcing the birth of the New World Order. Orang cerita tentang tajuk kiamat ni, Nabi lama dah cerita. Asyratus Sa'ah, kemunculan Dajjal, Ya'jud Ma'jud, Imam Mahdi, semuanya dah dihurai oleh para ulama. Dia masih lagi sibuk dengan Inuit Coptus Novus Ordo Seclorum, yang dia pun tak tahu apa disebut. Dok, kalau reti menyebut tapi sembahyang subuh duduk depan sekali, tak ada masalah. Sembahyang subuh pukul 10 juga. Dah macam mana nak ngatakan awak tu orang baik? Dan kita nak terang malam ni, semua bangsa di dunia dibenarkan bercita-cita nak dominasi dunia. Tetapi setakat ni tak ada siapa berjaya. Dunia ni ada tuan dia, Allah. Awak siapa? Dok Ustaz, Amerika kuat. Dek, Genghis Khan pernah cuba. Alexander the Great pernah cuba. Napoleon Bonaparte pernah cuba. Hitler pernah cuba. Amerika pun sedang cuba. Adakah hanya kerana Amerika menyatakan hasrat nak terajui New World Order, maka kita terus anggap dia akan mampu kuasai dunia? Belajar sejarah. Apa yang membuat kita percaya Amerika boleh kuasai dunia?
Sedangkan mereka sendiri kalah perang Korea tahun 50-53, kalah perang Vietnam tahun 64 sampai 75, dan kalah banyak perang termasuk di Afghanistan, Iraq dan macam-macam. Puak ni boleh kuasai dalam bentuk kerajaan New World Order, kin salam sajalah. Kin salam saja. Yang penting datang masjid. Jangan bergaduh dengan orang. Cari titik persamaan. Berantakan. Apa lagi orang kita berantakan? Paling popular di negara kita ni, orang kita berantakan dalam isu politik. Dari kecil sampai hak tua. Sama. Kelahi kerana warna bendera, hak ni suka warna ni, hak ni benci warna ni, hak ni suka kopiah, hak ni benci songkok, yang ni suka songkok, yang ni tak benci kopiah. Padahal gitu sajalah. Bergaduh kerana simbol. Hak ni minat roket, ni minat mata lebam, ni minat dacing, ni minat bulan. Begitu sajalah. Kita berpecah kerana ijtihad politik. Ijtihad masing-masing, tetapi kita nak orang tu mesti sama dengan kita. Saudara-saudari sekalian, semua isu yang saya lemparkan ini kelihatannya semakin meretakkan perpaduan. Maka kalau tidak ada di kalangan kita yang tampil mencari titik pertemuan, maka dikhawatirkan kita akan menghadapi nasib benang habis, kain tak jadi. Jarum patah, baju pula tak siap. Alah sabung menang sorak. Menang sorak, kampung pula tergadai. Kerana sundak, kopiah tembuk. Kerana lenggang, baju koyak. Akhirnya kalah jadi abu, menang jadi arang. Kita malam ni bercakap atas kapasiti kita orang masjid. Kita orang masjid surau, saya ingin tekankan pada malam ni, kita orang masjid surau, kita jangan anti mana-mana pihak ataupun pro mana-mana pihak. Sebab kita semua adalah kumpulan yang anti perpecahan. Kita pro kepada perpaduan. Politik itu mustahak, tapi silaturahim lebih mustahak. Vaksin COVID itu mustahak, tapi memvaksinkan ukhuwah Islamiyah yang sakit parah tahap 4 itu jauh lebih mustahak. Tak berbaloi berpecah. Tak berbaloi. Grup WhatsApp pun dah tak harmoni. Dulu kita boleh bergurau-gurau dalam alumni. Tapi kerana isu vaksin, isu COVID, isu politik, pelihara kecil dan sebagainya, dah bersawam begitu je lah grup terlama. Dah kelahi dalam tu. Kadang-kadang adik-beradik pun left grup dah berapa ramai dah. Kerana masalah ini. Terbit mentari menyilau mata. Orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payahlah skenter. Bukankah molek kita makan sehidang? Persoalannya, mengapakah ianya terjadi? Yang ini saya akan jawab kemudian. Kerana kita nak beri laluan dulu kepada laungan azan isyak yang berkumandang selepas ini. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kembali kita menyambung ceramah pada malam ini. Kita membincangkan tajuk mencari titik persamaan terhadap perbezaan-perbezaan yang begitu meruncing sekali yang timbul di dalam masyarakat kita. Saya bawakan di awal tadi beberapa perkara yang sering menjadi pertikaian di kalangan masyarakat. Bermula daripada bab ibadahnya, dalam bab ehwal semasanya, dalam hal politiknya, dalam hal yang pelbagai. Maka apakah punca kepada benda ini? Yang ini insya-Allah kita akan huraikan. Cuma kita minta izin daripada jemaah untuk menganjakkan sedikit pelaksanaan solat isyak berjemaah untuk memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, kalau ditanya mengapa jadi begini, dua sebab. Pertamanya kita kena akui ini adalah kesan penjajahan. Penjajahan yang beratus tahun ada kesan dari segi pemikiran. Yang kedua, ini jadi begini kerana perselisihan pandangan yang tidak ada kawalan. Kita lihat yang pertama, kesan penjajahan. Barang perlu diingat, penjajah khususnya Inggeris, bila dia meninggalkan negara kita dan memberi merdeka, dia tidak tinggalkan kita begitu saja. Penjajah akan tinggalkan pelbagai perkara untuk dia nak pastikan negara ini tidak mudah nak diuruskan. Jadi antara yang ditinggalkan adalah pelbagai bentuk ideologi baru yang selama ini tak wujud.
Kapitalisme, Marxisme, Sosialisme, Fasisme, Nasionalisme, Feminisme, Anarkisme, Konservatisme, Libertarianisme, Nazisme, Anglofil, Liberalism, Demokrasi dan macam-macam lagi. Ini semua tinggalan penjajah. Dan kewujudan pemikiran-pemikiran ini kita kena akui dia mengganggu perpaduan. Saya ambil contoh antara yang Inggeris tinggalkan Anglofil. Anglofil ni adalah orang-orang yang Inggeris didik untuk mencintai Inggeris dari pelbagai sudut. Mereka ini akan berfikir, bersikap, berkehendak dalam segenap bidang dengan memfikir cara orang putih. Maknanya orang putih berjaya mengorang putihkan anak-anak Melayu ini dengan pandangan bahawa kemajuan itu adalah Inggeris. Itu Anglofil. Sedangkan dalam dunia bukan Inggeris saja yang maju, banyak bangsa lain maju, tapi Anglofil bagi dia Inggeris. Tuan-tuan, bahasa Inggeris ni bahasa dunia. Tak mesti bonus. Tapi di PBB 6 bahasa utama, bukannya Inggeris. Termasuk juga Perancis, bahasa Arab, Mandarin dan berbagai lagi. Lepas itu kalau tuan-tuan pergi ke Paris, cakap orang putih, mana ada orang layan. Sebab bagi dia Perancis pun bahasa yang mendunia juga. Lepas itu kalau tuan-tuan pergi Paris, lebih baik cakap Kelantan daripada cakap orang putih. Dia tak layan juga orang putih. Pergi kedai beli barang beg ke apa. Beg, berapa beg? Dia layan. Dia ambil kalkulator. Oh mahal beg, murah sikit. Dia layan. Cuba tu nak, excuse me, good morning, how much is this? Dia buat bodoh, dia sibuk, buat sibuk. Kita pun buat marah. Ni lah orang Perancis, Paris, sombong. Memang sombong lah kata orang putih. Dia menyampah. Sebab dia berjiran je, jadi dia tak nak Anglofil. Semua benda orang putih. Dia marah. Tapi negara kita pun beramai orang macam ni. Pemuja London kita panggil. Kalau dengar orang pergi London, suka sangat. Orang Melayu kalau pergi London, dia punya act luar biasa tuan-tuan. Kalau bercakap macam dia paling hebat sekali. Kalau borak, you know when I was in London. Dia punya I was in London tu, berapa tahun kau di London? 3 hari. Transit in London, out Paris. Tapi dia punya, when I was in London, Allah menyampah kita mendengar. Dan dia bagi dia satu kebanggaan. Orang putih London, Mak Saleh, kalau cakap Melayu boleh campur-campur, nampak cerdik. Kita akan cuba, which is, banyak which is, which is. Kita pun tak tahu apa benda. Itu Anglofil. Makan cara orang putih. Semua benda lah, hidup memang cara Mak Saleh betul. Bahasa Melayu ni tak ada standard lah bagi dia. Orang cakap Melayu ni tak cerdik. Nak cerdik kena cakap orang putih. Susah. Yang kedua masalah, kita ambil contoh liberalisme. Liberalisme ni tuan-tuan, orang putih didik sebahagian daripada masyarakat kita fahaman berasaskan kebebasan. Kebebasan yang tidak boleh dikongkong langsung oleh agama. Muncul sekarang main pok-pok ni sekarang di kalangan kita juga. Yang fikir memang liberal sangat. Mereka bercakap tentang kebebasan hubungan seksual. Mereka bercakap tentang mempromosikan budaya kemesraan ataupun PDA, dipanggil Public Display of Affection. Nak perjuangkan benda tu. Tetapi mereka menentang poligami. Tak adil lah. Kalau untuk yang awak perjuang, awak beri sangat. Untuk apa yang kami nak buat, you tak bagi. Mereka bercakap tentang memperjuangkan kebebasan wanita berpakaian. Tetapi menyindir kepada wanita yang memilih untuk nak bertudung labuh misalnya. Apa di mana kebebasannya? Maknanya kebebasan acuan dia juga. Ataupun mereka bercakap nak memperjuangkan misalnya kebebasan bersuara. Tetapi mereka menentang orang Islam berdakwah untuk mengajar umatnya apa yang ada dalam agamanya. Hadis 40 misalnya. Dah tak boleh. Hadis 40 pun dah jadi hadis 36 je sekarang. 4 hadis dah kena select keluar. Agak kalau Quran pun nak dieditkan esok, entah Quran tinggal berapa surah je yang boleh diamalkan. Apa sebab? Tak adil. Dia memperjuangkan benda tapi tak benarkan benda lain. Mereka kata kita kena beri hak kepada golongan LGBT.
Tapi dalam masa yang sama, mereka langgar pula hak kita, komuniti masyarakat yang nak hidup normal ini. Sedangkan mereka kena ingat, jangan kira hak orang saja. Kita pun ada hak. Setiap hak ada had. Kita punya kebebasan terhalang oleh kebebasan orang lain. Contoh, tuan-tuan naik rumah negara, pasang radio kuat-kuat. Berhak atau tidak? Berhak rumah tuan-tuan. Ikutlah. Pusing sekuat-kuat hati volume. Tapi bagaimana hak jiran lain yang nak berhak untuk tidur dengan tenang, yang nak rehat, nak santai, nak healing. Bagaimana hak dia? Ataupun kita parking di basement sebelah. Kita main ambil je parking orang. Dia kata ini hak aku punya suka lah nak parking di mana. Ya, tapi bagaimana hak orang lain? Setiap hak mesti ada had. Sebab itu golongan yang berfikiran liberal ni, dia bebas. Nabi mudah je cara dakwah dia. Pernah zaman Nabi dulu, ni ada satu riwayat daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan ada seorang pemuda, budak muda datang jumpa Nabi. Ya Rasulullah, i'zan li bizina. Ya Rasul, boleh tak bagi saya special permit, saya nak berzina. Saya tak boleh tinggal zina. Benda lain saya boleh tinggal, zina saya sikit payah. Apa reaksi Nabi? Nabi pun kata gini-gini. Meh duduk sebelah. Meh duduk sini. Saya nak tanya kepada kamu. Atuhibbuhu li ummika. Kamu suka tak kalau ada orang zina dengan mak kamu? Oh, kalau ada Rasul saya tumbuk lagi tu. Maka sama juga orang lain. Tak ada yang suka dia berzina dengan mak dia. Awak berzina dengan satu perempuan, entah-entah orang tu ibu kepada seseorang. Dia kalau awak tak suka, orang lain pun tak suka, awak tak suka, kenapa kena buat? Saya tanya lagi kepada awak, aftuhibbuhu li ibnatika. Awak suka tak kalau orang berzina dengan anak perempuan awak? Oh, kalau saya cari sebab dapat jantan durjana tu ya Rasulullah. Lah orang lain pun tak suka juga awak berzina dengan anak dia orang. Mana ada perempuan yang bukan anak kepada seseorang? Semuanya ada hak milik seorang. Walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Tak ada orang akan secara natural otak waras suka buat benda itu. Nabi sambung lagi soalan. Awak suka tak kalau mak saudara awak sebelah ayah orang zina dengan mak ngah awak, mak teh awak, mak cik awak macam-macam? Oh, tak suka, jatuhlah maruah keluarga saya. Orang lain pun tak suka juga. Awak suka tak kalau mak saudara sebelah mak awak orang buat macam tu? Zina dengan dia. Saya tak suka. Maka kata Nabi letak tangan daripada pemuda itu, Nabi doakan, Allahumma ghfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampun kalau dosa budak muda ini, bersihkan hati dia, pelihara kemaluan dia ya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad. Artinya ada orang yang berfikir logik begitu. Maka kita kena perbetulkan. Tidak boleh meletak jati, papan di jauh, di belah-belah. Jangan diikut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Nah, itu nak dipahamkan. Sama juga penjajahan meninggalkan pada kita masalah yang terbesar sekarang ni yang kita sedang hadapi, iaitu demokrasi. Demokrasi ni tuan-tuan, kerana demokrasi, kita diajak berpolitik hari-hari. Tuan-tuan perasan atau tidak, sejak daripada PRU sampai malam ni tak habis lagi. Tak habis lagi. Tak tahu bila habis. Tak tahu bila habis. Sebab politik ni asasnya adalah siapa dapat apa, bagaimana nak dapat dan bila boleh dapat. Politik juga adalah peluang dan keupayaan untuk menguasai peluang. Politik juga adalah kemampuan untuk menukar peluang menjadi laba yang menguntungkan. Politik juga adalah memanfaatkan laba yang diperolehi itu tadi untuk meneguhkan penguasaan dan kekuasaan. Sebab itu dalam politik, prinsip moral bukan sesuatu yang bersifat praktikal. Niccolo Machiavelli dalam buku The Prince, dia pernah menyebutkan, dalam urusan politik jangan bicara soal moral, kata dia. Dalam politik jangan bicara soal moral. Sebab tujuan berpolitik adalah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan. Ini bererti soal moral, etika, tata susila dalam politik adalah perkara yang abstrak dan amat sukar ditafsirkan. Dan ini yang kita lihat.
Orang politik hari ni dia berkawan, esok dia kelahi, hari ni dia kelahi, esok dia berkawan. Tidak ada kawan yang kekal, tidak ada musuh yang kekal. Yang tinggal kita lah, sama kita ngasah parang di rumah. Serung-serang. Dia sama dia tak ada masalah pun. Itu sebab Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi terkenal satu doanya. A'udzubillahi minasyaitanir wassiyasah. Ya Allah, jauhkan aku dua perkara. Setan dengan orang politik. Minta jauh pada hidup dia kata. Bukan dia menolak politik, tidak. Islam tidak menolak politik. Tapi maksud Syekh Badi'uz Zaman adalah dia mohon daripada Allah perlindungan daripada politik kotor yang didasari oleh hawa nafsu serakah politikus yang hanya memikirkan kemenangan tanpa mempedulikan etika, norma dan hukum. Sebab itulah kenapa kita dapat benda ini? Penjajahan. Dia kalau sebelum penjajah datang dulu, kepiawaian orang Melayu bab memilih pemimpin adalah kita sistem beraja. Sistem beraja adalah pilihan yang paling tepat sekali yang orang tua-tua kita dah pernah buat. Kalau kita tengok, orang muda-muda dia tak setuju kalau kita balik kepada sistem monarki. Sebab dia kata sistem beraja ni dia tidak demokratik. Dia berbudaya feudalism. Dia bertunjangkan autokrasi. Tapi adik-adik cuba lihat sekeliling. Silakan lihat negara-negara republik seluruh dunia. Silakan lihat negara-negara yang berpaksikan tentera. Kajian dan data menunjukkan bilangan rejim diktator ataupun autokrasi wujud pada negara yang tidak beraja. Mula-mula presiden dia punya bapa, pengganti presiden anak dia. Tak percaya, cek balik. Lah negara yang asalnya nak jadikan demokrasi itu buat sistem beraja juga. Termasuklah Amerika. Bapa pernah jadi presiden, anak pernah jadi presiden. Ni esok entah anak saudara pula jadi presiden. Baik, kekal je lah sistem beraja. Dah tentu anak dia ganti. Kita pun tak sakit hati, boleh pergi menoreh hari-hari. Tak ada nak kelahi, nak mengaturkan Sheraton ke, nak mengaturkan Hilton ke, gerakan, tak ada, tak payah. Kita buat hal kita sebab dah tahu dah lepas Sultan Tengku Mahkota, dah tahu dah, tak payah bergaduh. Sebab ada masanya sistem demokrasi itu sendiri tuan-tuan boleh memberikan keputusan yang tidak dijangkakan. Ada masanya demokrasi ni ekoran pengundiannya terletak pada pemilihan pengundi. Ada masa melantik orang-orang ataupun makhluk-makhluk yang tidak munasabah menjadi pemimpin. Ada. Pernah berlaku ni dalam sejarah demokrasi. Ada seekor keldai. Keldai namanya Boston Curtis. Keldai nama Boston Curtis, dia pernah menang kerusi ahli jawatankuasa Parti Republican yang ditandinginya pada tahun 1938. Keldai. Dan dia menang dengan jumlah undian 51. Tak boleh nak ketepikan sebab dia diundi oleh pengundi yang dah menyampah tengok muka orang-orang yang sama je masuk jadi calon, lalu hantarnya keldai jadi calon, lula menang pula keldai itu. Mesuarat sekali. Begitu juga dalam sejarah demokrasi pernah menunjukkan Bosco the Dog. Anjing nama Bosco, bukan Bosco, tu lain. Bosco, B-O-S-C-O. Anjing jenis Labrador yang dipilih sebagai Datuk Bandar kepada Pekan Sunol di California pada tahun 1981. Anjing, orang dah menyampah tengok ahli politik, kelahi siang malam, pilih anjing je lah. Dan sampai sekarang ada tugu peringatan kepada Bosco, nak sebut Bosco je, Bosco yang diletakkan di depan pejabat apa? Ada patung anjing, Bosco. Begitu juga ada lagi anjing, pernah nama Duke the Dog. Pernah jadi Datuk Bandar di Cormoran di Minnesota. 3 penggal dia jadi mayor, Datuk Bandar. Sebab itu kita tak setuju pilihan raya Majlis Perbandaran. Kan ada usul Majlis Perbandaran nak diadakan pilihan. Kalau tak saya ingat helmet pun boleh jadi Datuk Bandar. Stand mikrofon pun boleh. Orang menyampah. Pernah beruk jadi pemimpin pun ada. Nama Tiao, monyet Tiao. Dia chimpanzee. Dia jadi calon Datuk Bandar di Rio de Janeiro tahun 1988. Tujuan orang ketika itu nak daftarkan nama dia, nak rosakkan undi. Tapi walaupun nak pecah undi, tetap dapat 400,000 undi.
meletakkan dia pada kedudukan ketiga daripada 12 orang calon. Dia meninggal tahun 1996, umur 34 tahun, akibat kencing manis. Banyak orang minum bir kau. Dan masyarakat di Rio de Janeiro berkabung 3 hari mengenang meninggalnya beruk ini. Pernah tahun 67 bedak jadi yang berhormat. Pernah bedak untuk kaki. Bedak kaki. Jenama Paul Fabius. Bedak Paul Fabius ni tahun 67 ada sebuah pekan kecil di Ecuador nama Picoaza. Dia telah memilih bedak untuk kaki jenama Paul Fabius sebagai datuk bandar mereka. Orang dah menyampah kepada orang politik. Tapi kenapa kita berhadapan dengan benda ini sekarang? Kesan penjajahan. Kesan penjajahan. Kita kena hadapilah benda ini. Lepas tu jangan kelahilah tuan-tuan, cari titik bersamaan. Kita orang masjid, buat cara orang masjid. Jangan campur orang. Pakaian politik tuan-tuan sangkut di pagar. Masuk sini kita jadi Abdullah semua. Jadi hamba Allah. Itu faktor pertama. Faktor kedua, kenapa berlaku perpecahan umat ni? Faktor yang kedua adalah perselisihan pandangan ataupun pendapat-pendapat khususnya dalam hal keagamaan yang kita tak kontrol. Tuan-tuan sekalian, seperti yang Ustaz Akil sebut di awal tadi, perselisihan, perbezaan itu adalah fitrah manusia. Sunnatullah. Allah sebut dalam Quran surah Hud, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Dan sekiranya Tuhan kamu mahu, nescaya dia akan menjadikan manusia itu satu umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Namun sentiasalah manusia itu berselisih sesama mereka, kecuali golongan yang mendapat rahmat dari Tuhan. Oleh sebab itulah Allah menciptakan mereka. Surah Hud ayat 118 sampai 119. Kita manusia memang kita tak akan sepakat. Itu perangai kita. Sebab itu susah tuan-tuan. Manusia di mana boleh setuju semua perkara. Cita rasa lain-lain. Sebab itu antara saya dan tuan-tuan dan orang lain, isteri kita pun rupa lain-lain. Sebab kita ada taste kita. Ada orang suka wanita muka Korea. Itu isteri dia macam K-pop. Ada suka Hindustan, hidung mancung-mancung. Ada suka muka Melayu sejati. Macam kita ada taste, ada suka macam-macam lah. Muka Cina ada muka. Kenapa isteri kita semua tak sama spesifikasinya? Kerana cita rasa lain-lain. Tuan-tuan yang datang malam ni, pakaian sama? Tak. Tuan-tuan ada cita rasa cara pakaian. Ada suka kopiah, ada suka songkok, ada serban ikat di kopiah, ada sangkut di kepala, ada letak di bahu. Ada yang pakai kurta, ada yang pakai. Kita, itu kesukaan kita. Bahkan kalau kita pergi kedai kain sekalipun, ya, Kamda ke mana ke, kadang kita nak cari kain buat baju Melayu. Tengok gulung-gulung, tarik, tak lawa lah kain ni. Tak lawa. Kita tak lawa, datang pula orang lain, lawanya, terus beli 2 meter. Kita pula heran, macam mana mata dia pandang lawa? Lah, manusia tak pernah sama. Dan kita tak boleh paksa pun persamaan itu. Kita semua berbeza. Bahkan dalam surau ini, maaf, semua yang datang ni semua daripada latar belakang yang berbeza. Sini ada yang saya tengok orang asal daripada Mandailing, ada yang Jawa, Auzubillah pun ada, yang Bugis pun ada, Minang pun ada, Bangladesh pun ada, Nepal pun ada. Baik itu kalau di Malaysia sekarang, dia punya suku kaum dia panggil CIMB yang terbaru sekali. Cina, India, Melayu, Bangladesh, CIMB. Dah masuk sebagai sebahagian. Adik mana yang dah dapat ada sekali Bangladesh pun masuk. Macam ini saya nak kongsikan. Kalau kita di Malaysia ini rakan-rakan daripada Indonesia harap faham. Sebab ada salah faham. Kita di Malaysia, istilah Melayu tu bukanlah bermakna kita ni berasal daripada Melayu Riau. Tidak. Ataupun daripada Melayu Deli. Ataupun Melayu pesisir di Indonesia. Tidak. Di Malaysia, apa sahaja suku-suku serumpun,
Sama ada Jawa, Bugis, Banjar, Bawean, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Rawa, Johor Riau, Malbari. Semua dia panggil Melayu. Melayu. Tapi orang di Indonesia tak setujulah. Sebab bagi dia Melayu tu mesti daripada Riau, Melayu Deli. Tidak. Kita asal daripada Pagar Ruyung pun Melayu juga. Itu cara kita mengklasifikasikan. Siapa saja yang berhijrah ke tanah Melayu sejak tahun 1800 atau sebelumnya, semuanya disebut secara rasmi sebagai Melayu. Melayu. Bahkan kalau belakang surau kita ni, perumahan ni suku Temuan. Suku Temuan ni antara Proto Malay, suku orang asli yang paling sama adatnya dengan orang Melayu. 99.9%. Hampir sama. Dia kalau di Malaysia ni saya kongsikan sikit. Tuan-tuan ni berjiran dengan orang Temuan tapi kenal pun tidak, bala sungguhlah. Kena kenal sikit. Dia kenal Bangladesh pada orang Temuan. Kita di Malaysia ni ada 18 suku kaum orang asli. 18 suku. Dan terbahagi kepada 3 kumpulan. Dan juga setiap kumpulan tu ada 5 suku, ada 6 suku kaum. Kalau dia ada yang besar, Negrito, Senoi, Proto Malay. Proto Malay. Kalau Negrito ni 5 yang paling popular, Kintak, Lanoh, Jahai, Mendrik, Batik. Kalau Senoi, 6 yang popular. Cek Wong, Mahmeri, Jahud, Semok Beri, Semai, Temia. Kalau yang Melayu Proto, ini termasuk yang kita. Orang Kuala, Kanak, Seletar, Jakun, Semelai, Temuan. Dia hampir dengan Melayu sangatlah. Proto Malay kita kategorikan. Saya orang asli ni saya tahu sikit sebanyak sebab pengkhususan saya dulu masa diploma dakwah memang bidang orang asli. Kita duduk kampung orang asli, dakwah orang asli, campur orang asli. Boleh cakap orang asli sikit-sikit. Lepas tu saya banyak kenal di kawasan sini. Adalah kenal sikit sebanyak. Tapi kita kena akui, kita secara jujurnya kelahi sekarang sebab tak kenal. Yang jadi perpecahan sesama kita ini kerana kita kurang saling mengenali. Sedangkan orang tua pesan, tak kenal maka tak cinta. Dan Nabi sendiri mengajarkan kepada orang Madinah, 4 perkara bila masuk di Madinah. Pertama mesti ta'aruf. Yang kedua tafahum. Yang ketiga ta'awun. Yang keempat kena takaful. Nombor 1 mesti kenal. Kita duduk dalam Mansara Perdana, jiran dengan orang Bukit Lanjan. Berapa orang Temuan yang kita kenal? Berapa yang kita kenal betul? Borok, bincang, asal mana, apa sejarah di sini, kita tak ta'aruf. Bila tidak ada ta'aruf, takkan ada tafahum. Takkan faham perbezaan budaya. Tak ada tafahum, takkan ada ta'awun. Ta'awun ni saling bantu-bantu. Tak ada ta'awun, takkan tak ada takaful. Takaful ni kongsi rasa, empati kepada masalah orang. Sehingga Nabi ajar kalau dengan yang non-Muslim pun ihtiram huriyatil aqidah wa huriyatil ibadah mahma tabayatul adyan. You mesti hormat kepada penganut agama lain, apa juga sembahan dia kita mesti respect. Ini yang Nabi bawa petua ke Madinah. Lepas itu tak kelahi. Kita di Malaysia ni tuan-tuan, jangankan etnik, bahasa kita pun banyak. Kita di Malaysia ada 140 bahasa dialek dan juga Kreol. Kreol ni bahasa Melayu plus bahasa asing. Dialek saja kita ada sub-dialek Melayu ada 9. Kita ada 14 dialek orang Cina, 90 bahasa di Sarawak, ada 20 bahasa asli suku Cik Wong yang tinggal di hutan Kerau, dan belum campur dialek Ulu Terengganu, Kuala Berang sampai Sekayu tu saja ada 30 dialek. Kalau ada orang Ulu Terengganu di sini, tanyakan pada dia. Adakah sama bahasa dia dengan bahasa orang di belah pantai? Tak sama. Awang terletak kata orang putai. Kita pun tak apa-apa dia cakap. Anak gosok gigai. Makan jegau. Makan jegau. Kita rasa, dia ni cakap Venezuela ke cakap Melayu. Kita tak apa. Itu dia panggil Ulu Terengganu, Kuala Berang sampai Sekayu. Dalam konteks negara kita, kita sangat kompleks. Bumi Putra Semenanjung saja, kita ada Melayu. Melayu ni pula pecah banyak. Ada Jawa, Bugis, Banjar, Boyan, Kampar, Kerinci, Mendeling, Minangkabau, Jawa, Johor Riau, Rawa, Johor Riau. Ada Melayu Kelantan, Melayu Pahang, Melayu Kedah, Melayu Perak. Semua beza-beza. Kedah tu pula ada pula pecahan lagi. Kedah sama Kedah yang belah Baling lain, belah Sik lain, belah Alus Tak lain.
Kalau belah sik, belah baling, lain cara percakapan. Nak buat gena kata, nak buat gena. Air ni tak sebut ayak, sebut Sebut Ustaz jom pergi makan sudah cakap bahasa apalah orang tua ni. Makan makan air, makan ajak minum air, ngeteh. Makan tu yang cerita hospital baling tu, pakcik tu masuk hospital, ambil nombor. Misi tu beritahu, pakcik nanti tubik nombor 5, pergi bilik A, B, C, D. Faham tak? Oh, faham lah. Ping nombor 5. Dia pergi toilet. Bilik A. Dia kata, misi, gila Messi suruh aku pergi bilik A. Wah. Miscommunication. Bilik A. Itu dulu, siapa nak ada polis cerita. Dia kahwin dengan orang belah sik baling apa semua ni. Saudara dia pesan pada dia, kita esok siap-siap menyorok dadah lah. Kita menyorok dadah lah. Kata gila lah, sorok dadah pula dah. Menyorok dadah. Kita menyorok dadah lah. Dia tu dah lah polis. Saudara ajak sorok dadah pula dah. Kalau tuan-tuan macam mana nak memahami situasi? Bukan dia ajak sorok dadah. Menyorok ni orang belah-belah baling, belah sik ni. Menyorok tu maknanya breakfast, you know. Breakfast. Menyorok dia panggil. Tuan-tuan esok dapat melantu orang baling, pening juga kepala. Mak kita nak menyorok mana pagi ni? Sudah. Pagi-pagi buta ajak menyorok pula dah. Menyorok, breakfast, you know. Makan pagi. Dadah tu kalau belah utara maknanya siap-siap. Sudah. Tapi bila laju, nyorok dadah, sorok dadah pula dah. Payah juga tuan-tuan. Nah, itu Melayu Kedah, belum cerita Melayu Pahang, Melayu Terengganu, Melayu Kelantan. Perbezaan. Jawa berapa banyak, Ponorogo, Banjumas, Magelang, Ono Coroko, Doto Sewolo, Podo Joyongo. Bugisnya agak gereba mobaing silau belicing mercing muak. La ilaha illallah. Masyarakat orang asli. Juga Bumi Putra, Negrito, Senoi, Proto Malay, pecah 18 suku, Batik, Mendrik, Temia, macam-macam. Serani, itu Bumi Putra. Siam, itu Bumi Putra. Lepas tu rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa di Sabah. Sabah juga Bumi Putra. Ada 33 kumpulan pribumi berkomunikasi dalam lebih 50 bahasa dan 80 dialek etnik. Baru-baru ni kembara kenali Borneo. Bodoli Tuanku, kita tengok perjalanan daripada Tawau membawa sampai ke Kuching. Perjalanan begitu menarik sekali. Dia kalau Sabah etnik terbesar Kadazan Dusun. 30% daripada keseluruhan jumlah penduduk. Kemudian Bajau dan juga kumpulan Kinret. Kinret ni kita panggil Cowboy Timur. Dia ramai di kawasan pantai barat. Pantai barat Sabah namanya Putatan, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu dengan Papar. Dan juga ramai di sebelah pantai timur Sabah. Pantai timur Sabah ni Kudat, Sandakan, Lahad Datu, Konak, Semporna, Tawau. Ramai di sebelah situ. Kemudian ada orang Murut. Murut ni dia ni orang bukit. Kalau zaman dulu dia ni headhunter, pemburu kepala. Ada 29 sub-etnik yang duduk kawasan pedalaman di kawasan utara Borneo. Tak termasuk suku lain. Rungus, Bisaya, Melayu, Brunei, Bugis, Kedayan, Tidong, Lotut. Apa lagi? Iranun, Ludayeh, Tobilungun, Lobu, Rungus, Suluk dan macam-macam lagi. Maka kalau kita kelahi, tak pelik sebab kita tak kenal. Ta'aruf tu mustahak. Kalau saudara-saudara kita di Sarawak, di wilayah Sarawak. Sarawak kurang lebih ada 27. Iban ni kira Dayak laut. Bidayuh tu Dayak darat. Ada Melayu Sarawak, ada Melanau. Kalau orang Ulu ada Ulu Kayan, ada Kenyah, Ulu Kajang, Kejaman, Penan dan macam-macam lagi. Orang Bisaya, orang Kelabit, Berawal, Murut dan macam-macam. Kita kena ngaku kita tak kenal. Rakan-rakan kita masyarakat Tionghoa, orang Cina. Ada 9 etnik yang paling besar. Hokkien, Hakka, Teochew, Cantonese, Hanan, Hokjia dan lain-lain lagi lah yang kita tak kenal sangat. Rakan-rakan kita masyarakat India. Ada berapa? 7 yang besar lah. Tamil, Sinhala, Malayali, Telugu, Punjabi, Hindi, Sindis, Gujarati. Tapi sebab kita tak campur manusia di sini, asal orang tu kelik gelap je, sama lah bagi kita. Ambil tu ingat perangge. Semua ingat perangge dek kita. Apa sebab? Sebab tak kenal. Sedangkan Malbari dia Kerala, dia tak cakap Tamil. Dia kalau perbezaannya Palikat dengan Mamak ni orang Kerala. Dia cakap Malayalam, Malbari. Cahulia ni
Asal Tamil Nadu cakap Tamil, Gujarati orang utara cakap Urdu, kalau Uttar Pradeshi lain lagi. Jadi kebanyakannya kita tidak berapa mahir ataupun tak berapa kenal. Kemudian peranakan juga sebahagian daripada masyarakat kita, iaitu baba dan juga ceti. Sebab itu dalam Quran surah Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Orang beriman, manusia, aku jadikan untuk kamu daripada lelaki dan perempuan, dan aku jadikan untuk engkau bangsa-bangsa, etnik, suku kaum, kabilah-kabilah yang berbeza. Apa perintah Allah? Lita'arafu, supaya engkau kenal. Maka kalau orang tanya, kenapa hari ini antara kaum kita kelahi? Sebab kita tak kenal. Tuhan suruh kenal. Kenali saudara-saudara engkau. Kenali rakan-rakan yang duduk selenggara dengan engkau. Supaya kita boleh faham perbezaan, faham cara berfikir dan sebagainya lagi. Jadi ini salah satu cara untuk kita nak dapatkan kembali mencari titik persamaan tadi. Mesti mau kenal. Kenal mereka ini. Dan kepada rakan-rakan kita yang selain daripada Melayu ni pun, kita galakkan kenal juga orang Melayu. Jangan tak kenal. Sebab orang Melayu ni, kalau dalam sebuah rumah, dia ni tuan rumah. Jadi tetamu mesti mau kenal tuan rumah. Kita memang kenal lah tuan rumah. Sebagai tuan rumah, kita kenal tetamu yang datang. Tapi tetamu mesti kenal tuan rumah. Dan kalau masuk dalam rumah orang, mesti hormat lah. Tak boleh buat lebih kurang. Macam kita orang datang, ahlan wa sahlan. Tapi jangan kaki tak atas meja, tukung hajar lama. Lepas tu jangan ngorak bini kita. Dia mengorak pula bini kita sampai ke dapur. Marahlah kita. Ataupun dia skodeng bilik kita, jangan skodeng. Ngintai, benda ada dalam bilik orang ni. Lah, bilik tuan rumah mestilah besar. Itu biasa. Kita di rumah pun, master bedroom lebih besar daripada bilik anak-anak. Sebab tuan tanah Kedaung, dia yang bayar. Dia kenalah bilik besar. Jadi jangan fikir benda itu. Tuan rumah memang ada zikir special lah. Jangan bertikai benda itu. Itu ada dalam perlembagaan semua. Kalau dalam hukum hakam, kenapa kita berselisih dalam hukum hakam? Kenapa kita ni berbeza-beza penerangan agama? Tuan-tuan yang datang belajar di surau masjid, kadang-kadang jadi bengong sekejap. Mari ustaz ni mengajar lain. Esok ustaz lain pula. Ayat sama Quran tu. Lain pula konanya. Hari Rabu pergi surau lain. Lain pula. Kita jadi bengong begitu. Mana satu sebenarnya manhaj yang kita nak ikut? Kenapa kena berbeza-beza? Baik. Saya jelaskan bahawa orang yang datang mengajar kita di Masjid Surau ni, para asatizah ini, background mereka berbeza-beza. Background yang berbeza menyebabkan apa yang mereka ajar pun akan berbeza. Tuan-tuan jangan ingat, asal orang tu ustaz, semua dia pandai. Tak mesti. Ustaz ni macam doktor juga. Orang asal nama doktor, tak mesti dia reti semua perkara dalam bidang orang sakit ni. Tak mesti. Tuan-tuan kalau sakit gigi, jangan pergi pakar sakit puan. Dia punya temu ramah panjang nanti. Kita sakit gigi, ngap. Tuan-tuan sakit puan, jangan jumpa doktor sakit jantung. Kardio, tak jejak jawapan dia. Tak sampai pun. Entah mana kona terbang. Tak jejak pun. Jawab, janji jawab. Kata dia. Sebab bidang dia Quran. Ustaz berakidah. Dia pakar tentang sifat 20. Tanya dia bab pekah yang pelik-pelik. Apa hukum daging kultur? Mana bukan bidang dia. Daging palsu. Kau orang sekarang daging pun orang tipu. Telur pun tipu. Tanya ke ustaz dalam bidang akidah. Dia jawab. Tak jejak jawapan dia. Jadi kita mesti kenal ustaz-ustaz ni. Baru boleh dapat sepakat. Saya terangkan sikit. Dia di Malaysia ni, ulama ustaz ni ada macam-macam jenis. Ada ulama dengan orientasi salafiyah. Ada ustaz salafi kita panggil. Mereka ni orientasinya kajian ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu kesahihan sumber dalil. Kalau panggil dia ceramah, dia kalau sebut hadis, jelas. Hadis anni haddasana. Panjang hadis. Kalau orang bukan orientasi begitu, hadisnya tak berapa panjang. Banyak amma ba'du banyak. Banyak au kama qol banyak. Sebab tak berapa ambil berat sangat. Ada ulama dengan orientasi tasawuf,
pendidikan hati. Kalau tuan-tuan panggil dia mengajar, buku dia penawar bagi hati. Dia menerangkan tentang tazkiyatun nafs, tahzibul akhlak, falsafah, ratib, zikir. Dunia dia itu. Tuan-tuan jangan tanya para dengan dia. Tak beragih harta pusaka kan? Tak sampai. Sebab dunia dia itu, orientasi tasawuf. Mungkin dia boleh jawab, tapi tak mahir. Lama tinggal. Bukan bidang subjek matter dia dah. Ada ulama dengan orientasi tradisional. Dia menumpukan kepada dakwah dan juga tabligh dengan ciri-ciri turas, konvensional, sederhana. Keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 4 bulan. Biasanya mereka ni ada title Maulana dan sebagainya. Dia kehidupan dia dakwah. Dakwah, ajak orang buat baik, fikir agama, masuk besar Allah, keluar besar makhluk. Dunia dia itu. Jangan tanya hukum hakam yang terlalu contemporary. Tidak jadi subjek matter dia dah. Ada ulama akademia, ini yes, dengan orientasi kajian ilmiah. Mereka ni bergelanggang di forum kajian ilmiah, diskusi berat, seminar, bentang ketah kerja. Dia punya tulisan masuk dalam jurnal Q1, Q2, Q3. Ini semua orang level tinggi. Yang ini tuan-tuan kalau nak tanya contemporary, ahlan wa sahlan. Ustaz, apa hukum kalau duit ni daripada bantuan ni atau duit zakat ni kita guna untuk nak cat masjid apa? Dia boleh jawab sebab benda tu kajian terkini yang tidak dibahaskan dalam kitab-kitab tradisional. Ada ulama dengan orientasi ideologis teoritis politis. Maknanya dia memfokuskan soal fikrah, thaqafah, politik Islam, sistem kepimpinan. Mereka beranggapan solusi total masalah umat, sistem khilafah. Kalau kita tanya, Ustaz, sekarang ni masalah macam mana nak selesai masalah sosial anak muda sekarang? Oh, kita kena kembali kepada sistem khilafah. Itu je solusi dia. Tak ada solusi lain dah. Balik semula kepada khilafah. Ada juga ustaz dengan orientasi realitis, praktis, politis. Dia terus terjun di dalam bidang politik. Dia membentuk parti, masuk proses pilihan raya, jadi yang berhormat. Dia ustaz juga, tapi dia dah terjun secara realiti di dalam politik. Dunia dia akan ke situ. Kalau kita tanya ustaz, macam mana nak selesaikan masalah umat? Oh, kita kena menang pilihan raya. Itu dia punya solusi dia. Solusi dia itu. Macam mana nak menyelesaikan masalah ni? Oh, beri kuasa pada kami akan ubahkan. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Oh, kalau kami merintah, kami akan buat. Dia solusinya ke situ. Ada ulama orientasinya mempromosi keindahan Islam dengan bakat, dengan seni suara, seni khat, penulisan kreatif, cabang-cabang seni. Kalau panggil dia ceramahnya kalau 10 minit, lebih tu banyak nyanyilah. Assalatu wassalam, assalatu wassalam. Lepas tu sambung balik. Jadi muslimin muslimat sekalian, salatu, sambung balik. Dia memang itu cara dia. Tak payahlah tanya pelik-pelik sangat cara begitu. Dunia dia itu je. Ada dengan orientasi kemasyarakatan, amal kebajikan, pembangunan anak yatim, asnaf. Dia ceramah kurang, tapi turun padang, tolong orang. Jumpa itu, jumpa ini, bagi bantuan. Ulama juga, ustaz juga. Ada ustaz dengan minat yang training, motivasi, pelatihan sumber daya manusia. Ada ulama mesra teknologi, berceramah tidak, mengajar tidak, tapi TikTok, hi guys, main game dengan budak muda, ustaz juga. Jadi semuanya ini memberi kesan pada bagaimana kita memahami hukum. Sebab kata ulama, ni ceramah ni kalau ikut jadual 9.30 habis. Tapi tuan-tuan yang gelisah lain macam lah. 5 minit lagi kita berhenti lah ya. Lapor lah gayanya ya. Kita simpulkan begini. Kata ulama, perbezaan hukum hakam ini juga berdasarkan idrak ataupun tahap kepahaman orang alim itu. At-tafawud fil aqli wal faham wal qudratu ala tahsilil ilmi. Kemampuan kita memahami nas juga memberi kesan pada pemahaman hukum. Saya ambil contoh. Kalau kita semayang, isu kita nak sujud. Mana lebih afdal? Tuan-tuan nak sujud semayang isyak nanti, turun lutut dulu ke ataupun tangan dulu? Ni kalau kita nak kelahi lah. Kalau nak kelahi. Mana afdal?
Jumhur ulama iaitu Hanafi, Syafi'i, Hambali dan beberapa ulama salaf seperti An-Nakhai, Sufyan Ats-Tsauri, Ishaq, Muslim bin Yasar, Ibnul Munzir dan ramai lagi mengatakan afdalnya adalah lutut dulu, barulah tangan. Jadi tuan-tuan nak sujud kan, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, kedeguk lutut dulu, lebih afdal. Tapi ada juga pendapat Malikiyah dan ada satu riwayat daripada Imam Ahmad, afdal tangan dulu daripada lutut. Mana turun Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, tangan dulu barulah landing dua-dua tayar lutut tuan-tuan, gedegung barulah sujud. Dua-dua ada hadis. Kelompok pertama pegang hadis Anas bin Malik, kelompok yang turun tangan dulu pegang hadis Abdullah bin Umar. Soalan, mana satu nak pegang? Tak kisah pegang mana-mana, ikut kesesuaian diri tuan-tuan. Orang yang sakit lutut, warga mah tak payahlah turun lutut dulu. Sekarang lari kepala lutut. Bagilah orang muda-muda turun lutut dulu, gedegung gitu. Jadi tuan-tuan turun tangan dulu. Orang muda sihat turun kaki dulu. Dia tak ada masalah kaki, lutut ataupun tangan dulu. Tak ada masalah. Asalkan jangan turun kepala dulu. Wah, mati syahid kita. Gedegung. Pendarahan di kepala. Contoh kedua, pemahaman. Contoh kedua dalam bab makan daging unta batal wuduk. Mungkin tuan-tuan ada yang first time mendengar ini. Makan daging unta batal sembahyang. Tuan-tuan kalau pergi ke Mekah jangan tebin-tebin main sangat. Main dengan Arab ni jamu ni, Masya Allah lagi unta Syekh, ya Syekh unta, kita unta, Masya Allah unta, makan kan? Habis makan pergi sembahyang. Kita dalam mazhab, ada mazhab yang mengatakan batal wuduk kalau makan daging unta. Adakah mereka mereka-reka benda ini? Tidak, berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Dalilnya begini. Satu hari Nabi dan para sahabat duduk dalam satu majlis ilmu. Sedang Nabi mengajar, ada seorang sahabat, masa tu baru lepas makan lauk unta, daging. Ada orang sponsor. Tengah mengajar, ada seorang sahabat buang angin. Ni istilah cakap belapik lah ya. Buang angin dalam surau, dalam masjid. Bila keluar angin, ada bau yang kurang menyenangkan. Jadi masing-masing semua tutup hidung. Ada menyempah seranah. Maklum sajalah gulai unta. Tapi yang buang angin tobat tak mengaku. Masing-masing mandang. Siapalah Hare sungguhlah tanya orang rapat-rapat ni. Dia melepaskan angin pula lah. Sahabat yang buang angin ni tadi pasti akan bangun untuk ambil wuduk. Tapi kalau dia bangun, nescaya satu masjid tahu, oh kau rupanya. Habislah dia kena hentam secara berjemaah. Jadi dia pun mikir, macam mana aku nak bangun, nak ambil wuduk ni. Nabi kita ni, dia orang bijaksana, budiman. Dia tahu, kalau mamat yang buang angin bangun, tobat kena kecam beramai-ramai oleh netizen zaman itu. Jadi Nabi pun beritahu, siapa-siapa tadi yang makan daging unta, habis ni sekarang ambil wuduk balik, air semayang batal belaka. Sahabat pula heran, ini hukum baru. Kulluna na'kul lahmal jazur ya Rasulullah. Ya Rasul, tadi kita semua makan daging unta, tuan pun makan. Kalau gitu kulluna natawadda. Kalau gitu jom kita ambil wuduk beramai-ramai. Bangun Nabi, sahabat bangun, termasuk yang buang angin tadi. Jadi agak dia pun terima kasih jugalah pada Nabi, selamatkan dia. Agaknya dia kenyit mata ke Nabi. Masih ya Rasul. Beres. Seolah begitulah. Semua matter. Seolahnya begitu. Maka mazhab Ahmad dan juga ada pendapat qadim dalam mazhab Syafi'i mewajibkan berwuduk bagi orang yang makan daging unta dalam semua keadaan. Tak kira dalam keadaan daging itu mentah atau dimasak. Tak kira sama ada orang itu tahu batal wuduk kerana makan daging unta ataupun tak tahu.
Dan pendapat ini dipegang oleh Ishaq bin Rahawai dan juga Yahya bin Yahya rahimahumullah. Kata Al-Mawardi, di kalangan para sahabat ketika itu yang mengatakan batal wuduk kerana makan unta, Zaid bin Sabit, Ibnu Umar, Abu Musa, Abu Talhah. Dan dia juga merupakan pilihan sebahagian besar ulama dalam mazhab Syafi'i, termasuk Abu Bakar bin Khuzaimah, Ibn Munzir, Al-Baihaqi dan banyak lagi huraian tentang hal ini. Walau bagaimanapun, jumhur ulama pula ketika menilai peristiwa buang angin itu, mereka mengatakan kita kena pandang cerita ni dari sudut yang lain. Macam tuan-tuan pun yang first time dengar, tuan-tuan pun ada perspektif sendiri. Ini Nabi buat sebab Nabi ucapkan tu nak cover line orang tu, bukan sebab nak bagi hukum. Tuan-tuan pun akan rasa begitu. Sebab itu jumhur ulama pula mengatakan tak batal. Sebab dia kata situasi itu dia panggil situational lah. Nabi buat kerana nak sesuaikan keadaan, bukan sebab daging unta tu salah. Apatah lagi mereka pegang kepada dalil daripada hadis Ibnu Abbas, innamal wudu'u mimma yakhruju wa laisa mimma yadkhul. Wudu itu batal berdasarkan apa yang keluar, bukan kerana apa yang masuk. Hadis Al-Baihaqi. Jadinya wudu hanya batal bukan sebab masuk. Masuk tak ada masalah. Keluar yang boleh jadi batal. Jadi kalau daging unta tu masuk, buang angin tu keluar lain pula, itu batal lah. Jadi kalau tuan-tuan angin esok masuk tak batal, kalau keluar baru batal. Ada ke orang angin masuk? Ada remuknya. Tapi semuanya betul dalam memahami nas. Dia hadis ni contoh macam mak kucing pesan pada anak, wahai anakku sekalian, kalau dapat tikus, makan setengah ekor saja. Mak dia pesan gitu. Anak kucing yang pertama, dia pegang pesan mak dia. Setiap kali dia dapat tangkap 4 ekor tikus, dia makan 2 ekor. Dia buang lagi 2 atau dia simpan lagi 2. Kucing lain petikai. Kenapa ente membazir? Dapat 4, makan 2. Dia kata tak, sebab mak saya pesan, kalau dapat tikus, makan setengah ekor. Jadi saya dapat 4, saya makan 2. Setengah lah daripada 4. Betul juga. Kucing yang kedua, setiap kali dapat seekor tikus, dia akan kerat separuh, dia makan separuh je. Separuh lagi buang. Kucing lain petikai, kenapa ente membazir begini? Katanya ni bukan membazir, makan separuh sebab arwah mak saya pesan, dapat tikus makan setengah ekor. Setengah lah ni. Dia buang setengah betul. Dapat kucing yang ketiga, dia bila dapat seekor tikus, dia akan makan ekor saja. Sampai kucing lain tegur, kenapa engkau makan ekor? Isi tak makan. Arwah mak pesan makan setengah ekor. Mak sebut ekor, E-K-O-A, ekor. Pegang kepada lafaz dia. Jangan takwil lagi. Betul juga ke dia? Dia tak berani takwil tafsir. Mak sebut ekor-ekor lah. Tak payah takwil lagi. Jadi, adakah tiga-tiga tak betul? Tiga-tiga tak ada masalah. Silakan khilaf ilmu, jangan khilaf hati. Reset khilaf, restart hati. Jangan shut down. Sikit sebanyak ada error, kita baiki. Asalkan jangan hang. Hubungan tu jangan hang. Buat yang terakhir, apa juga pemahaman-pemahaman di dalam negara kita bab agama ini, tuan-tuan tak payah pening-pening, ikut sajalah manhaj yang ditentukan oleh ulil amri. Dalam konteks kita di negeri Selangor, apa yang ditentukan oleh Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Selamat. Bukan kita nak kekang masyarakat. Ada orang marah, kata apa majlis agama nak membodohkan umat. Biarlah dia orang banyak belajar mazhab apa semua, biar tak boleh. Kita dah buat kajian, masyarakat kita kalau kita tak kepung dan kita tak limitkan, dia akan jadi kelahi. Macam contoh Quran. Tuan-tuan tahu tak Quran ni, tuan-tuan dilimitkan pembacaan, tapi sebab tuan-tuan tak ngaji bidang qiraat. Macam kita di negeri Selangor, bacaan kita adalah qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Dan itu tak boleh ubah lagi. Boleh ubah, tapi payah nak ubah. Sebab kita dah tanam bergenerasi-generasi.
Kenapa Selangor pilih kiraat Asim riwayat Hafs Tariq Syatibi? Sebab berdasarkan kajian alim ulama, bacaan paling masyhur Hafs. Sebab sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Nabi. Hafs dia berguru dengan Asim. Asim pernah talaki dengan Abdul Rahman bin Sulami. Abdul Rahman bin Sulami pernah talaki dengan 5 sahabat besar Nabi, iaitu Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum. Ada 6 lagi bacaan lain yang dihimpun oleh Syatibi dalam Matan Asy-Syatibiyah. Ada bacaan Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Dia punya murid dan perawi nama Qalun dan Warash. Ada cara bacaan Imam Ibn Katsir Al-Makki orang Mekah. Murid dan perawinya nama Al-Bazi dan Qunbul. Ada cara bacaan Abu Amru Al-Ala Al-Basri orang Basrah. Bukan Basrah, Kuantan. Basrah di Iraq. Anak murid perawi nama Ad-Duri dengan As-Susi. Ada bacaan Ibn Amir. Ada 7 bacaan. Kenapa kita tak open semua? Sebab kalau open, surau jadi huru-hara. Kalau cara bacaan setengah kiraat, sebagai contoh cara bacaan misalnya Hamzah bin Habib ataupun Qalun daripada Nafi' bin Naim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh tak bacaan itu? Boleh. Tapi kita tidak pakai di sini. Sebab kalau pakai, makmum bengong begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallun. Makmum akan jawab, amun. Kenapa? Tak ada ilmu. Jadi kita tak nak pening, kita sekat. Okey, kita baca qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Kita limitkan. Sama hukum hakam. Kenapa Syafi'i? Kenapa Imam Ghazali? Kenapa gini? Kenapa gini? Bukan nak membodohkan umat. Tidak. Ini tuduhan liar. Kita nak jaga agama kita mengikut acuan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Supaya kita tak kelahi sama kita. Sebenarnya banyak nak terangkan tuan-tuan. Tapi saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang pada malam ini. Berkenaan mencari titik persamaan. Apa yang penting, biarlah kita ini cari-cari bulu ayam. Akhirnya bercantum juga. Senada dengan air dicincang takkan putus. Pancung debu takkan berbekas. Biduk berlalu kiambang bertaut. Hanyut perahu ke tepi pantai. Cerita dulu jangan disebut-sebut. Memang dah tahu hajat tak sampai. Mana yang keruh kita jernihkan. Yang berbonggol kita ratakan. Yang kesat kita amplaskan. Yang salah kita betulkan. Yang renggang kita rapatkan. Yang sakit kita ubatkan. Sekali lagi, terbit mentari menyilau mata. Orang daik menjala udang. Sama sendiri tak payahlah bersengketa. Bukankah molek kita makan sehidang. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita ini sama-sama diberkati hendaknya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa asin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa lisyari ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.